亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次在网上见面，让我们来唱一首诗歌，赞美我们的恩主。第3季的诗歌本76首，活着为耶稣，真平安。虽然最近这个 COVID 又再一次上涨，物价也是涨得差不多好厉害，有不少的人心中惧怕、担心，失去平安，害怕。但是请听主耶稣说，他说，在世上你们有苦难，但是你们可以放心，因为我已经胜过世界。让我们好好的为主而活。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, buku edisi yang ketiga nomor 76, Hidup bagi Yesus Sentosa. Belakangan ini COVID aktif lagi, banyak orang kena sakit lagi, bahkan juga ada sebagian juga yang sampai meninggal dunia. Dan harga barang-barang juga meningkat cukup signifikan. Banyak orang takut, banyak orang khawatir. Tapi dengarlah apa kata Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa di dalam dunia kamu ada banyak susah. Tapi kamu boleh membesarkan hati, melegakan hati, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita hidup untuk Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan akan memberikan damai sentosa. Hidup bagi Yesus sentosa. Ya, baik, ibu-ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. 各位姐妹们，我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih di minggu ini kembali kami boleh bersama-sama dalam persekutuan Komisi Wanita. 天父上帝，谢谢你，让我们这个礼拜能够再一次回到团契。
Kami bersyukur untuk keselamatan kekal yang telah Engkau anugerahkan bagi kami sekalian. 我们为着你永恒的救恩感谢， Biarlah kami boleh terus bertumbuh iman kerohanian kami 让我们的信心凌晨不断的长进， melalui pemberitaan firman Tuhan, 就是借着你信息的传讲， pembacaan dan renungan firman Tuhan yang kami lakukan hari lepas hari. 借着我们每一日我们在家里所阅读的圣经。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. 谢谢你，主耶稣，为着今天美好的日子，我们可以欢喜赞美你，我们也可以聆听你的话语。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 我们把这段时间交在你的恩手， Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. 愿你对我们每一个人说话， Engkau berkati firman ini 愿你师傅你自己的言语， dan juga uraian firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. 并且师傅你信息的讲解。 Hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 祷告奉那救赎我们的耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Iya. Ya, selamat sore ibu-ibu sekalian. 姐妹们午安， Satu sukacita bisa bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan hari ini. 非常感谢神，我们再一次在团契见面。 Saya selalu berdoa untuk kita sekalian, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang baik. 我总是祷告，让我们始终在一个美好健康的状况当中。 Apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. 无论我们遭遇什么，相信神在其中。 Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. 今天我们要学习一段的圣经， Di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. 就是马可福音第10章46节到52节。 Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. 马可福音10章46到52节， Saya akan bacakannya dalam bahasa Indonesia, setelah itu nanti akan diterjemahkan oleh Museneti. 先用印尼文来念。 LAI memberi perikop Yesus menjempukan Bartimeus. Firman Tuhan dikatakan demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. 马可福音第10章46节到52节，瞎子巴底买得到医治。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个逃犯的瞎子是底买的儿子巴底买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”耶稣就站住说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心，起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。”耶稣说：“去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见，就在路上跟随耶稣。 Dapat hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari sini, yaitu Yesus katakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau. 这里有一件很吸引我们的事，就是耶稣对那瞎子说：“你的信救了你。”
di mana serangkaian pembacaan yang kita baca tadi bermuara kepada akhirnya Yesus dapat mengatakan kepada Bartimeus bahwa imannya itu telah menyelamatkan dia. 在整个的这个叙述里面，最后耶稣对那瞎子说：“你的信已经救了你。” Bartimeus adalah seorang dari putra Timeus. 底买是巴底买的儿子， Dia adalah seorang laki-laki Yahudi yang tercatat dalam Perjanjian Baru di Alkitab kita. 他是新约里面所记载一个犹太的男子。 Di dalam kisah ini kita dapat melihat bagaimana dia adalah seorang pengemis yang mendapat uang yang bergantung pada belas kasihan orang lain. 他是一个乞丐，是靠着人的怜悯来度日。 Di sini kita bisa melihat satu kondisi yang menyedihkan yang dialami oleh Bartimeus. 这是巴底买的可怜的境况。 Meskipun Bartimeus tidak dapat melihat Yesus, ia dapat mendengar hiruk-pikuk orang banyak pada saat itu. 虽然巴底买眼睛不能够看见耶稣，但是从嘈杂的声音里面，他能够听见耶稣。 Setelah penyelidikan, dia mengetahui bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. 经过了解之后，他知道耶稣要经过他的地方。 Bisa sampai dia mengatakan Yesus anak Daud, pasti terlebih dahulu dia telah mencari tahu siapa itu Yesus. 在他说耶稣大卫的子孙说这个话之前呢，他有先去了解耶稣是谁。 Tidak serta-merta dia seorang awam, seorang pengemis, seorang yang tidak dianggap di dalam strata sosial bisa memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. 像他这样一个算是一个边缘人，能够称呼耶稣说大卫的子孙，这是不简单的。 Tidak serta-merta dia mengetahui siapa Yesus itu. 他知道耶稣是谁，那不是很随便的。 Tapi kenapa dia mengetahui hal itu? 然而他怎么知道呢？ Beberapa hal yang mungkin bisa kita menjadi satu masukan yang baik bagi kita. 也许有几件事我们可以去分析思想。 Pertama, meskipun dia buta, tapi dia bisa mendengar apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama secara khusus. 首先，他虽然是一个瞎子，可是他知道旧约里面所预言到的耶稣基督。 Di dalam Perjanjian Lama banyak berbicara tentang Mesias. 在旧约里面常常预言到弥赛亚。 Dia menghubungkan apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dengan apa yang dia dengar dari orang saat itu, yaitu Yesus. 他把旧约里面他所知道的旧约关于弥赛亚的预言，跟现在这个他的时代里面他所听见关系到耶稣，只是把它相连在一起。 Dia mencari benang merah antara apa yang dikatakan Mesias di dalam Perjanjian Lama dengan Yesus yang ada pada saat itu. 他就在那边思想怎么样把旧约里面所论到预言的弥赛亚，跟他现在所听见的耶稣基督，到底这期间他有这个两者之间有什么关系？ Di dalam Perjanjian Lama bicara tentang anak Daud, berbicara tentang Mesias. 在旧约里面预言到大卫的子孙弥赛亚。 Dia dengan suara nyaring, dia berkata, dia memanggil, dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihilah aku. 他大声的称呼耶稣说：“大卫的子孙啊，可怜我吧。” Dia tahu benar ketika dia mengucapkan itu apa makna daripada anak Daud. 他实在知道他所说的，他所呼唤的是什么意思。 Itu bukan panggilan yang sembarangan. 这对耶稣这样的称呼不是随便的。 Dia jelas tahu benar ketika dia mengaitkan antara Yesus dengan anak Daud. 他清楚的知道，所以他能够把耶稣基督跟大卫的子孙连贯在一起。 Punya makna apa itu? 这有什么意义呢？ Ya. Saya yakin ia telah menyelidiki siapa Yesus sehingga ia memiliki pemahaman yang sedemikian rupa. 纵然他是一个瞎子，我相信他有去研究过、调查过、询问过。 Oleh karena itu, pertama kita beranjak daripada dia mengetahui pemahaman tentang perjanjian lamanya yang komprehensif. 所以第一点呢，我们就看见他对旧约里面的预言，耶稣基督弥赛亚的预言有一个认识。 Dia mengimani Mesias itu. 他不但是知道，而且他
对这个弥赛亚存着信心， Dia percaya Mesias itu akan datang 他相信弥赛亚要来到。 dari keturunan Daud. 这个弥赛亚就是大卫的子孙， Dan dia yakini itu. 他相信。 Dari pembacaan, dari pembelajarannya tentang firman Tuhan yang dia baca, menghasilkan iman kepada Mesias. 从他所学的这个大卫的子孙弥赛亚，他就对耶稣产生信心。 Dia bukan orang Yahudi yang sembarangan. 他不是一个随便的一个犹太人。 Mungkin kita bisa melihat bahwa dia adalah orang awam yang mungkin tidak punya pengetahuan apa-apa. 不要以为他是一个什么都不知道的一个平信徒， Tapi dia lebih peka daripada orang-orang atau petinggi-petinggi agama pada zaman itu. 然而他却是比这个当时的宗教的领袖呢更敏感，对神更敏锐。 Kondisi yang menyedihkan yang dia alami yaitu sebagai status sosial seorang pengemis dan juga disabilitas. 他身为一个乞丐，身为一个讨饭的人，是一个人家看不上眼的。 Membuat dia dihalangi oleh orang banyak ketika dia meneriak-teriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 他这个身份呢，就被人家拦阻。当他呼叫耶稣的时候，人家拦阻他。 Kita tidak tahu secara pasti kenapa orang-orang banyak itu menghalangi dia untuk datang pada Yesus. 我们不知道为什么这么多的人拦阻他来救耶稣。 Ada 3 hal yang mungkin bisa kita lihat mengapa dia dihalangi. 也许有3个原因吧。 Yang pertama, orang-orang sedang berburu-buru untuk pergi ke Yerusalem. 第一，众人赶着要到耶路撒冷去， Jadi para murid atau orang-orang yang mengikuti Yesus tidak mau mereka dihentikan oleh teriakan-teriakan yang mungkin menurut mereka itu ya tidak berguna seperti itu. 门徒以及那些群众，也许觉得巴底买将呼叫耶稣、呼唤耶稣是拦阻他们的行路， Apalagi dia seorang pengemis yang buta seperti itu. 尤其是像巴底买一个乞丐、一个眼瞎的。 Yang kedua, mungkin mereka menganggap teriakan itu tidak selaras dengan martabat orang yang disapa. 第二呢，他们认为巴底买这样呼求耶稣呢，是对耶稣这个身份是不相称的。 Dan yang ketiga, bisa saja mereka tidak siap untuk mendengar Yesus secara terbuka dinyatakan sebagai anak Daud. 第3个原因就是他们中间有很多人并不接纳这个巴底买对耶稣的称呼。 Mereka tahu bahwa para pemimpin agama mereka tidak akan menghargai hal ini. 他们认为他们的宗教领袖一定不认同耶稣是大卫的子孙。 Terlepas daripada itu, saya lebih lebih setuju daripada poin A dan poin B, yaitu di mana mereka terburu-buru dan tidak mau dihentikan, dan juga mereka menganggap teriakan daripada pengemis buta ini tidak sepadan, tidak setara dengan Yesus, sehingga tidak layak untuk meneriakkan Yesus seperti itu. 在这个3个可能性当中呢，我本人觉得第3点是最可能的。 Ya, kita bisa lihat bagaimana dia tidak mendapat keistimewaan untuk dapat menghentikan rombongan Yesus yang sedang melintas di sana. 所以纵然他是一个瞎子，但是呢，他没有得到什么优先权啊，瞎子啊可以来到耶稣的面前，他并没有得到这个权利。 Apakah dia sadar tentang kondisi keadaannya? 他知道自己的状况吗？ Pasti, dia sadar dia adalah seorang pengemis dan dia juga buta. 当然他知道他是一个乞丐，是一个眼瞎的人。 Tapi semakin banyak orang menghalangi dia, semakin dia gigih meneriakkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 可是对巴底买来说，人的拦阻就叫他越发要更加的呼求耶稣。 Karena dia tahu, dia paham betul bahwa Mesias yang datang itu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Oleh karena itu dia tidak melihat strata sosial dia, karena dia punya akses yang sama, karena dia adalah orang Yahudi. 因为他是身为一个犹太人，他知道耶稣基督来到这个世界，弥赛亚来到世界，就是要拯救罪人，而他就是犹太人。 Ia berpikir bahwa ia meskipun secara sosial tidak menerima
diterima oleh orang banyak, namun ia memiliki akses yang sama untuk datang kepada Mesias. 虽然他的身份是到人家拦阻他，可是他有一个能够来到耶稣面前的一个通道，因为每一个犹太人都知道耶稣来到世界的用意目的是要拯救人， Karena dia juga adalah keturunan Yahudi, 他本身就是犹太人的后裔， sehingga ia dapat mendapatkan kelayakan yang sama untuk datang kepada Mesias untuk memperoleh kesembuhan daripadanya. 既然巴底买是一个犹太人，所以他也认为他像其他的犹太人一样，也可以来到弥赛亚的面前。 Tujuan Markus adalah untuk menunjukkan bahwa anak Daud bukan hanya keturunan Daud, tapi dia adalah Allahnya Daud. 马可福音给我们看见，耶稣基督不但是犹太人的这个后裔，犹太人的后代，而且他也是为keturunan Bukan hanya keturunan Daud, tetapi dia adalah Allahnya Daud. 是的，这个巴底买知道耶稣基督不单是犹太人的后裔，他来也是要做一个拯救者。 Bartimeus mungkin dia pernah membaca dan pasti pernah membaca Yesaya 35 ayat 5. Maka mata orang buta akan dibukakan dan telinga orang tuli akan mendengar. 很可能巴底买听说过，在旧约里面有预言到弥赛亚的来到，就是要叫瞎眼的人也能够看见。 Tadi di awal saya katakan dengan kondisinya, keadaannya yang menyedihkan, tapi dia memiliki iman yang baik, iman yang kuat dengan pengetahuan yang komprehensif di dalam pemahamannya. 巴底买的身份虽然是在人看来是很低贱的，但是呢，他有一个对弥赛亚有一个正确的认识， Sehingga dia bisa mengklaim bahwa Yesus adalah anak Daud. 以至于他能够相信，能够呼求耶稣基督就是大卫的子孙。 Jadi pemahamannya, kepercayaannya bukan hanya dalam hatinya, bukan hanya disimpan, tetapi dia nyatakan keluar. Meskipun banyak orang pasti tidak akan memperdulikan itu. 所以呢，巴底买对耶稣的认识，不但是在心灵里面的知道认识，而且他把他心里面所确信的能够表达出来，他就呼求耶稣。 Yesus anak Daud. 耶稣大卫的子孙。 Kalau kita kaitkan dengan penginjilan, ibu-ibu sekalian. 假如我们把这个事情跟传福音把它连贯起来 Di，bulan ini kita memasuki bulan penginjilan. 这个8月份教会的讲坛着重在这个传福音的事上。 Dia dengan gigih, dengan berani, berbeda dengan orang lain. 这个巴底买，我们看见他是非常的勇敢，他敢与众不同。 Dia dengan gigih meneriakkan, anak Daud kasihanilah aku. 他很坚定地说：“大卫的子孙啊，可怜我吧。” Seperti yang katakan tadi, kemungkinan kenapa dia dihalangi oleh orang banyak. Bisa saja karena orang-orang tidak suka mendengar bahwa Yesus dikatakan anak Daud. 正如刚才所说的，为什么众人拦阻他呢？其中之一可能的原因就是说，众人不愿意听见他说耶稣基督是大卫的子孙， Mereka tidak siap mendengar itu. 他们并没有预备心来接受这种的呼喊。 Setidaknya kalimat singkat yang dia teriakan itu dapat membuat orang berpikir, wah ini dia, Yesus anak Daud. 那些不喜欢的人呢，就会因为巴底买所说的那个短短的话语，耶稣基督大卫的子孙，会让别人对耶稣有另外的一个看法。 Dia tidak perlu memberitakan Yesus panjang lebar. Dia perlu hanya mengatakan Yesus adalah anak Daud. Yesus anak Daud. Itu sudah sebagai satu kalimat yang singkat dan padat yang dipahami oleh orang Yahudi seperti apa. 这个巴底买所说的、所呼喊的耶稣大卫的子孙，对犹太人来说，他们很清楚、很明白这是什么意思。 Dari pengakuannya itu, 从巴底买的任性宣告， sesuai dengan tujuan Markus untuk menulis itu, yaitu untuk menyatakan bahwa Yesus anak Daud itu adalah Allah. 巴底买对耶稣的宣称，大卫的子孙，这就是马可福音，马可在他福音书里面所要说的。 Dia meneguhkan apa yang Bartimeus katakan.
Yesus anak Daud. 这个马可在他的福音书里面，就是再一次的确定巴底买的对耶稣的这个呼求。 Dengan cara apa? 什么方法呢？ Yaitu dengan cara melakukan mujizat penyembuhan kepada Bartimeus ini. 就是借着耶稣在巴底买身上所行的一件神迹。 Seperti yang saya katakan di dalam Yesaya, ketika Mesias datang, dia akan menyembuhkan orang buta. 在以赛亚书里面有预言到，这个弥赛亚的来到，就是要医治其中之一，也要医治瞎眼的人。 Ada kerjasama yang baik antara Tuhan dan antara Bartimeus yang menyatakan Yesus, mendeklarasikan Yesus anak Allah dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia melakukan mujizat. 巴底买对耶稣的呼求，对耶稣的这个宣告，被耶稣基督认可，就是什么呢？耶稣基督认可巴底买对他的称呼，就医治他的瞎眼，就行神迹在他身上。 Itu tujuan Yesus secara umum untuk melakukan mujizat dalam diri Bartimeus. 这是耶稣基督在巴底买身上所行的神迹的目的。 Yesus juga bukan berbicara hanya seperti itu. 耶稣不但是这样说， Dia bukan hanya mau menyentuh untuk kepentingan orang banyak. 耶稣基督不是单单要去接触，要去帮助许多人的需要， Tapi dia juga ingin menyentuh kedalaman hati daripada Bartimeus. 耶稣基督也要触摸巴底买内心的深处。 Jadi bukan hanya sekedar momentum penyembuhan, 所以呢，耶稣基督在巴底买身上所行的神迹，不是只有在那一个时刻行神迹而已。 tapi dia mau menyentuh hati daripada Bartimeus. 耶稣基督乃是要触摸这个巴底买内心的深处。 Dikatakan imanmu telah menyelamatkanmu. 所以耶稣基督对他说：“你的信救了你。” Karena dia punya iman yang baik, karena dia punya pemahaman yang baik, iman yang baik menuntun kepada mujizat penyembuhan yang terjadi. 所以巴底买对耶稣正确的认识，他对耶稣的信心就引导他，就让他能够经历到这个神迹在他的身上。 Bagaimana kalau Bartimeus tidak mengetahui tentang Yesus adalah Mesias? 假如巴底买不知道耶稣基督就是弥赛亚， Dia tidak akan berteriak-teriak seperti itu. 他一定不会在那里喊叫， Dia tidak akan berharap kepada Yesus. 他一定不会对耶稣基督有什么期望。 Kenapa Bartimeus tidak berharap kepada imam besar? 为什么巴底买没有把盼望放在大祭司的身上呢？ Kenapa dia tidak meminta pertolongan untuk melakukan mujizat kepada pemimpin-pemimpin agama? 为什么巴底买没有向当时的犹太教的领袖行神迹呢？ Karena dia tahu bahwa mereka itu juga manusia sama seperti mereka, sama 因 Bartimeus. 为巴底买知道那些人也是人，跟他一样。 Oleh karena itu, ketika satu momentum yang tepat di dalam satu perjalanan di mana dia bertemu dengan Yesus, di sana terjadi perjumpaan yang sejati. 所以在一个很适当的这个时段里面，在一个很适当的时间里面，在耶稣的行的道路上，他遇见了耶稣基督。 Setelah segala sesuatu dalam prosesnya, dia mengenal siapa itu Mesias. 在一个过程里面，他认识弥赛亚是谁。 Dan akhirnya Tuhan Yesus meneguhkan dia dengan katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. 结果耶稣基督就确认巴底买的信心，就用神迹来医治他。 Yesus seperti apa yang kita imani, ibu-ibu sekalian? 那么你所相信的耶稣是怎样的呢？ Sebagai Mesias? 他是弥赛亚吗？ Atau hanya sebagai seorang yang penyembuh kita dari sakit? 或者是你只是把耶稣基督当作是你生病的时候他医治你这个人呢？ Terutama kita harus beriman bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita dari dosa. 首先我们必须知道耶稣基督就是拯救我们脱离罪恶的弥赛亚。 Bartimeus tahu benar Mesias seperti apa. 巴底买真正知道弥赛亚是怎么样的一个人。
sehingga yang benar adalah imannya telah menyelamatkan dia. 所以耶稣说，他的信心救了他。 Mungkin kita bukan siapa-siapa, 也许我们不是什么很人家众人所知的人， mungkin kita secara sosial bukan orang yang terpandang, bukan orang yang tinggi jabatannya. 可能我们在社会上没有一个很高的地位， Tapi ingat ibu-ibu sekalian bahwa kita mempunyai akses yang sama untuk datang kepada Bapa di surga. 然而，请你记得，你有一个通往天父那里的一个道路。 Dengan iman yang sama kepada Yesus Kristus kita bisa datang kepada Bapa di surga. 用同样的信心，我们可以借着耶稣基督来到天父那里。 Yesus mau memberitahukan kepada kita sekalian 耶稣基督要告诉我们每一个人， bahwa strata sosial tidak menghalangi seseorang untuk datang kepada Dia. 一个人的社会地位并不拦阻他可以来到神的面前。 Bartimeus seorang pengemis dan juga seorang yang cacat buta. 巴底买是一个残废的人，是一个乞丐，是一个瞎眼的， Tapi Tuhan berkenan kepada dia 但是神喜悦他， karena imannya lah 因为他的信心， dia diselamatkan. 他得到拯救。 Mari kita terus-menerus menumbuh kembangkan iman kita. 让我们的信心不断的成长， Bukan hanya iman tetapi pemahaman kita tentang siapa Yesus itu. 不是单单信心，我们对耶稣的认识也要不断的增长， Sehingga kita bisa beriman kepada Yesus yang benar. 让我们能够对耶稣基督有一个正确的信心， Sehingga pada akhirnya Tuhan dapat berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. 以至于让耶稣基督也能够对我们说：“你的信救了你。 Mari kita berdoa. ”我们同心祷告， Bapa di dalam surga, 天上的父， kami anak-anak-Mu yang lemah terbatas ini, 我们这些软弱有限的儿女们， kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau 我们实在需要你的帮助， untuk dapat mengenal Engkau. 以认识你。 Bukakan, singkapkan kepada kami ya Tuhan, 愿你向我们开启， dirimu kepada kami. 把你自己向我们显明， Karena tanpa Engkau kami tidak dapat mengenal Engkau Tuhan. 因为假如不是你自己打开、揭开你自己，我们不能够认识你。 Roh Kudus yang ada dalam diri kami 愿在我们里面的圣灵 terus bekerja dapat menuntun kami kepada kebenaran, 继续牵引我们进入你的真理， sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. 让我们的生活能够荣神益人。 Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告，奉耶稣基督救赎主的名， Amin. 阿门。巴底买的经历给我们看见，当一个人要来信靠耶稣的时候，魔鬼会用各种各样的办法，可能他会用一些的人，用一些的事情来拦阻我们。但是如果我们坚持我们对他的信心，我们诚心的呼求耶稣基督，他会垂听，他会应允。好像巴底买，人家拦阻他，但是他越发大声的呼求耶稣基督，主就应允他。在耶稣基督里面有盼望。Pengalaman hidup Bartimeus memberitahukan kepada kita bahwa apabila seseorang mau datang bersandar kepada Tuhan Yesus, iblis bisa memakai bermacam-macam cara. Mungkin dia bisa pakai seseorang, mungkin dia bisa memakai sesuatu perkara untuk menghadang supaya kita tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus seperti Bartimeus. Dia memanggil, berseru kepada Tuhan, tapi ada orang melarangnya. Namun, Bartimeus, dia tidak kecewa. Dia tetap, malah dia berseru dengan suara yang lebih besar. Tuhan Yesus mendengar. Dan Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi kerinduan Bartimeus. Matanya dicelikan. Ada harapan di dalam Yesus. 在耶稣基督里面有希望。Mari kita angkat puji-pujian ini.